Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Terima kasih kepada menonton. Okey, untuk hari ini aku nak bercakap pasal plot device. Okey. Sebelum ni dalam video aku yang sebelum ni aku dah cerita yang aku juga ialah seorang penulis novel. Okey, jadi aku just nak bagi some ilmu lah, aku boleh kata, untuk mungkinlah generasi baru ataupun mungkin orang yang nak tahu bagaimana sebuah plot dan penceritaan itu dibikin dan macam mana sebuah penceritaan yang bagus untuk sebuah filem dan juga novel. Okey, sebenarnya novel dan juga filem ni dia berkait. Penulisan dan cara penceritaan dia hampir sama. Cuma selalunya kalau bagi penulis skrip, kita menulis supaya director tu faham, untuk director tu terjemahkan ke dalam bentuk visual. Tapi untuk novel, kita menulis supaya para pembaca boleh imagine dalam kepala otak kita apa yang sedang berlaku. Itu sahaja beza dia, tapi konsep penceritaan dia ialah sama. Okey, kita akan mulakan. Okey, semoga ilmu yang aku akan sampaikan ini bermanfaat dan mampu melahirkan penulis-penulis baru yang mungkin kadang-kadang ada writer's block kan, sebab aku ada baca kat komen-komen sebelum ni dia orang ada masalah writer's block dan tak boleh nak sambung penceritaan dan buat karya dia dengan bagus. Okey, mungkin video ni akan membantu. Okey, kita akan mula. Okey, aku nak cerita pasal something dalam penulisan ni yang dipanggil sebagai plot device. Okey, plot device ni apa dia? Okey, basically plot device ni ialah benda ataupun tools yang kita gunakan sebagai penulis ataupun tak kira lah penulis skrip, orang yang mereka sesebuah cerita itu, kita perlu ada plot device. Okey, tak kira lah menulis skrip untuk filem, untuk TV, untuk mana-mana lah kan, ataupun kita nak buat novel, kita nak buat short stories ataupun apa-apa saja, kita perlu ada plot device. Okey, aku nak perkenalkan 3 benda ataupun benda yang mungkin menjadikan sesebuah penceritaan itu lebih bagus. Okey, ada 3 benda. Hari ni aku nak perkenalkan apa itu plot device ni lah. 3 benda plot device ni, iaitu the first one is plot twist. Okey, dan the second one is MacGuffin. Dan ketiga ialah red herring. Okey, mungkin korang pernah dengar perkataan plot twist, tapi mungkin bagi sesetengah kat sana yang tidak berkecimpung dalam bidang penulisan, perkataan MacGuffin dan juga red herring ni adalah macam tak familiar mana lah. Aku akan explain benda tu. Okey, plot twist dulu. Kita pergi kepada plot twist. Okey, plot twist ni seperti mana yang semua tahu, tak kiralah kalau kita baca novel ataupun kita tonton filem. Okey, plot twist adalah sesuatu yang memang kita tunggu-tunggu. Selalunya plot twist ni akan berada di hujung, di mana di sepanjang filem tersebut ataupun novel tersebut, penulis ataupun pencerita tersebut yang menulis cerita tersebut sudah memberi clue-clue, tapi kita tak akan dapat catch up clue tu. Dan akhirnya kita akan terkejut. Kita rasa macam tertipu. Kita rasa macam ada something yang unexpected berlaku dekat hujung. Okay, itu ialah plot twist. Plot twist ni kalau dalam filem memang terlalu banyak lah. Especially filem-filem seram, filem-filem bergenre thriller akan menggunakan plot twist supaya benda tu akan menjadikan penonton lebih asyik dan lebih surprise. Contohnya macam filem Scream mungkin. Filem Scream. Lagi filem apa filem macam Final Destination, apa lagi, macam filem Melayu yang aku ingat macam Blok 404, filem-filem Blok Camp 505. Okay, itu antara benda-benda ni lah. Oh, satu lagi, filem Aziz M. Osman, Trauma, itu pun ada plot twist. Macam contohnya kita ambil filem Aziz M. Osman lah. Okay, Aziz M. Osman ni filem Trauma. Okay, Aziz M. Osman ni sebenarnya dia dah bagi satu clue dekat awal filem, tapi kita asyik dengan dia punya penceritaan sampai kita lupa sebenarnya Aziz M. Osman dah bagi satu clue dekat awal filem. Okay, so bila kita sampai dekat hujung, kita rasa terkejut sebab kita, Aziz M. Osman dah berjaya lupakan kita dengan clue tersebut dan menyebabkan kita akhirnya terkejut. Dan kita kata, oh patutlah macam tu. Okay, so itu ialah plot twist. Okay, itu yang aku tahulah. Okay, kedua, aku nak explain pasal satu istilah yang dikenali sebagai MacGuffin. Mungkin ramai yang tak pernah tahulah apa itu MacGuffin. Tapi MacGuffin ni memang sudah ada dalam filem dan kita selalu tengok, tapi kita tak pernah tahu itu ialah MacGuffin. Okay, MacGuffin ni apa dia?
ialah satu device ataupun cara penceritaan yang menggunakan macam objek ataupun watak, yang mana watak ataupun objek itu tidaklah dijelaskan dengan secara terperinci, tapi watak ataupun tapi objek ataupun watak yang dibina tersebut akan memberi satu naratif kepada watak-watak utama kita ni untuk bergerak dari awal filem sampai ke hujung filem. For example, dalam filem MCU, MacGuffin yang paling jelas sekali dalam filem MCU, filem-filem MCU Marvel ialah Infinity Stone. Okey, Infinity Stones tu boleh dikira sebagai MacGuffin sebab dari filem Iron Man pada tahun 2008, Infinity Stone ni tidaklah terlalu jelas dia punya penceritaan dia, tapi ianya sentiasa wujud dalam setiap filem-filem MCU. Penonton tidaklah terlalu banyak tahu sangat pasal Infinity Stones ni, okey, tapi ianya menjadi bridge kepada kesinambungan setiap filem-filem MCU. Dan akhirnya dalam filem Guardians of the Galaxy, MacGuffin ni akhirnya dijelaskan, diselesaikan, ditamatkan, dan di mana dalam babak dalam Guardians of the Galaxy tu di mana dia diperjelaskan tentang asal usul Infinity Stone. Okey, antara yang lain lah, MacGuffin yang lain yang familiar ialah filem Lord of the Ring. Okay, Lord of the Ring for example, ada MacGuffin yang paling jelas iaitu cincin tu. Okay, cincin yang menjadi rebutan tu. MacGuffin kalau tanpa cincin tersebut, karakter-karakter ni tak akan bergerak dan tak akan bercerita. Okay, walaupun asal usul cincin tersebut tidaklah jelas dan kita pun tak tahu kenapalah cincin itu terlalu penting sangat, tapi cincin itulah yang menyebabkan watak-watak dalam Lord of the Ring ni bergerak dan berkesinambungan antara satu sama lain. So dalam Lord of the Ring punya trilogy, cincin tu ialah MacGuffin bagi filem tersebut. Contohnya juga dalam filem Pulp Fiction, filem lakonan Quentin Tarantino, dalam tu ada briefcase, tak silap aku. Briefcase tu tidak diketahui isinya sampai sekarang, kan. So kalau katakan mungkin Quentin Tarantino ni saja kot tak mau bagi tunjuk apa dalam tu supaya dia bagi teka-teki. In case mungkin kalau one day Quentin Tarantino tu buat Pulp Fiction 2, kita mungkinlah dapat melihat Quentin Tarantino ni menyelesaikan apa yang MacGuffin dekat dalam bags tu yang tak pernah diketahui sampai sudah. Okay, so itu ialah contoh MacGuffin. Okay, MacGuffin ni banyak contohnya dalam filem apa lagi yang aku ingat. Kalau dalam filem Melayu aku tak berapa ingat sangat, tapi kalau dalam filem luar ianya memang sangat-sangat familiar lah. Okay, selain tu MacGuffin juga boleh ditemui dalam filem seperti Saving Private Ryan, kan. Apa MacGuffin dalam Saving Private Ryan? Ialah Private Ryan tu sendiri. Tanpa Private Ryan, watak-watak ni tak akan terjadi, dia tak akan berjalan, dia tak akan bercerita. So Private Ryan ialah MacGuffin bagi Saving Private Ryan. Dan juga satu lagi dalam filem franchise Evil Dead for example, Necromancer kah? The Book of the Dead kan? Aku tak pernah ingat kan? The Book of the Dead. Okay, The Book of the Dead tu ialah MacGuffin bagi franchise Evil Dead. Kalau tidak ada buku tersebut, maka tidak adalah hantu-hantu tu, maka dan tidak adalah Evil Dead. Okay, so MacGuffin sangat penting dalam penceritaan. Jadi kalau kata siapa-siapa nak buat filem atau nak buat novel, MacGuffin adalah sesuatu objek yang sangat menarik untuk menjadikan sesebuah cerita tu berjalan. Okay, seterusnya yang terakhir aku nak explain pasal satu lagi apa? Red herring. Okay, red herring ni ialah sebuah istilah yang mana kita lebih kurang lah aku nak cerita. Dia macam plot twist juga, tapi dia different sikit. Macam plot twist, selalunya filem-filem yang ada plot twist, kita akan ada clue, tapi kita selalu miss clue tersebut dan kemudiannya kita akan terkejut lah di hujung filem tersebut, kan. Itu ialah plot twist. Tapi bagi red herring pula, dia berbeza. Dia selalunya datang tanpa dijangka, kita tak expect benda tu. Paling jelas sekali lah red herring yang ada dalam filem seingat aku ialah filem Saw, franchise Saw, filem yang pertama arahan James Wan, kan. Kita tidak pernah ada satu clue pun, tiba-tiba di akhir filem rupa-rupanya mayat tu bukan mayat, tetapi sebaliknya ialah mastermind kepada game tersebut.
kan, itu ialah red herring. Kita tidak diberi sebarang clue sepanjang filem. Kita memang dimomokkan yang sebenarnya watak tu dah nak mati, nazar apa semua, tapi in the end tidak ada clue. Tiba-tiba watak tu jadi twist paling besar tanpa clue. Itu ialah red herring. Dalam filem Malaysia, yang paling bagus so far, yang aku rasa pengarah Malaysia yang menggunakan red herring ialah Syamsul Yusof dan juga Syafiq Yusof lah. Okay, Syafiq Yusof menggunakan konsep red herring ni dalam filem pertama dia, iaitu Sam. Filem tersebut, okay, first half filem tu kita dimomokkan dengan filem tu sebagai filem romantik. Kita tidak ada clue langsung bahawa filem tu akhirnya di pertengahan filem dia akan bertukar menjadi filem psycho. Okay, so itu ialah red herring yang sangat bagus dan aku respect. Okay, dalam filem dalam filem Syamsul Yusof pula, dia pernah guna elemen red herring ni dalam filem Desolasi. Desolasi, okay, kalau hampa tengok dalam filem tu, separuh awal filem kita tengok dengan dunia yang kosong, tidak ada orang, kita tak dapat nak guess, tak ada sebarang clue yang sebenarnya apa yang sebenarnya Syamsul nak sampaikan, sehinggalah di pertengahan filem kita akhirnya patah liuk, rupa-rupanya tanpa dijangka, tanpa kita expect apa-apa, rupa-rupanya ending separuh akhir filem tu rupanya berkaitan dengan rohani, berkaitan dengan penyakit, yang mana kita tak expect langsung yang akan terjadi macam tu. Itu ialah red herring. Penggunaan yang sangat bagus. Aku rasa filem luar, filem Malaysia yang lain aku tak tahulah guna ke tak, tapi so far aku ingat Syamsul Yusof dengan Syafiq Yusof lah yang biasa guna benda ni. Okay, antara red herring yang mungkin famous, mungkin hampa akan ingat ni macam plot twist, tapi tak. Kita dia mungkin orang kata plot twist, tapi sebenarnya tak. Okay, dia ialah, kita panggil istilah dia red herring. So lepas ni kalau nampak macam tu, bolehlah panggil dia red herring. Okay, antara filem luar yang memang famous lah pada red herring ni, yang mungkin hampa boleh tengok balik, ialah filem The Sixth Sense, arahan M. Night Shyamalan. Okay, tidak ada siapa jangka bahawa akhir tu rupa-rupanya watak utama kita ni ialah hantu. Tidak ada sebarang clue. Okay, clue tu ada sikit-sikit, tapi kita tak diberi secara jelas sangat. Maksudnya kita penonton dia macam tidak diajak untuk memikirkan itu sebagai clue. Itu ialah red herring. Okay, selain tu juga red herring ada juga dalam filem Quentin Tarantino juga, iaitu Once Upon a Time in Hollywood. Kalau siapa pernah tengok filem tersebut, ending dia tu kita tak pernah jangka bahawa, kita tak pernah expect tau macam mana watak Margot Robbie tu akan nak berkait dengan kisah Brad Pitt ni. So dekat ending tu rupa-rupanya macam tu ending dia. Kita tak pernah diberikan sebarang clue. Okay, itu ialah red herring. Okay, red herring ni memang sangat bagus. Aku memang cukup suka kalau ada red herring ni. Tapi red herring ni selalunya kalau kita nak buat dia, walaupun benda tu kita berikan kepada penonton tanpa sebarang clue, ianya tak boleh lah terlalu tak logik. Kita macam kita nak twist penonton tu, sometimes mesti ada logik lah. Takkanlah tiba-tiba kamu buat cerita pasal action, tiba-tiba kamu nak buat red herring, tiba-tiba je jadi filem hantu. Dia tak sesuai lah. Jadi yang tu terpulang kepada penulis sendiri lah, penulis skrip, penulis novel. Dia akan tahulah, okay, mungkin aku akan mesh yang ni untuk padukan ataupun padankan red herring ni dengan yang ni. Okay, dan 3 device ni memang cukup bagus. Kalau dalam filem Malaysia ada filem ni, ada plot device ni, rasanya memang cakap sangat-sangat baik lah. Okay, so far kalau kata aku paling respect lah, ialah penulisan skrip daripada Syamsul Yusof dan juga Syafiq Yusof. Dia orang memang guna plot device ni yang menjadikan filem-filem dia orang sangat-sangat bagus lah. Okay, kalau katakan info aku ni salah, mungkin ada penambahan-penambahan info tentang plot twist, MacGuffin dan juga red herring ni, jangan lupa berikan dekat komen. Kita akan bincang sama-sama. Mungkin ada ilmu-ilmu yang aku sampaikan ini sedikit salah, ataupun info-info aku ni macam sedikit bercanggah ataupun salah sikit, mohon betulkan dekat ruang komen. Okey, kalau katakan anda semua nampak ataupun tahu filem-filem mana, filem Malaysia yang ada plot twist, yang ada MacGuffin, yang ada red herring, senaraikan dekat bawah.
Mana tahu mungkin ada pembaca-pembaca kita yang nak tengok filem tersebut dan tahu, oh ini sebenarnya dia guna McGuffin, ini sebenarnya dia guna red herring, ini sebenarnya dia guna plot twist. So tak ada lah bila kita duk tengok filem tu, actually duk, oh ni semua ni plot twist. Okay, sebab plot twist ni adalah satu branch daripada plot device. Sebenarnya ada banyak lagi kita boleh cakap pasal red herring, kita boleh cakap pasal McGuffin. So sekarang ni bagi yang tak tahu apa itu McGuffin, apa itu red herring, anda dah tahu. Dan aku harapkan video aku ini sangat bermanfaat untuk hampa semua yang mungkin nak menceburkan diri dalam penulisan novel, nak buat filem, nak buat skrip kan. Sebab aku ni di bahagian making skrip tu bolehlah aku nak bercakap. Kalau nak bahagian pengarahan, itulah sudut lain. Okay, making skrip ni ialah bahagian kita akar. Tanpa skrip, pengarah tak boleh buat apa. Okay, so terima kasih kerana mendengar video aku ni. Terima kasih. Dan bagi yang dah subscribe, silakan subscribe dan beritahu jika ilmu aku ni bermanfaat. Sampaikan dan terus sampaikanlah. Okay, terima kasih kerana subscribe video aku ni. Assalamualaikum, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye.